Okey. Okey, kita dah boleh live Cik Jalal dengan Abang Yazam. Okey, ya saya tengok muka panel dulu. Okey. Okay, ready. Ni. Oh. Oh, okey. Sudah kacau kan nak kencing lah, itulah kan. Okey. Sini Okey, daripada tadi okey ni dah lama dah. Okey jap. Okey. Kita baru nak start. Okey. Okey saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini seperti yang kita rancang pun last minute. Alhamdulillah lah, terima kasih kepada panel Cik Jalal, Cikgu Jalaluddin bin Ujang, Cikgu Yazam
bin Abdul Rani. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan saya untuk tajuk kita pada hari ini, lesen mudah dan cepat. Ada yang mendakwa boleh buat lesen tanpa perlu menghadiri kelas. Ada yang boleh buat tanpa perlu ujian undang-undang dan tak perlu test GPG dan boleh dapat lesen. Okey, sebelum kita nak panjangkan kita punya perbincangan kita pada hari ini, pertama sekali, bila sebut pasal skema ni, benda ni bukan baru. Benda ni dah lama. Cuma time-time PKP ni, di sebalik orang kata apa, pandemik ni, yang di mana baru ni Cosmo ada mengeluarkan lebih kurang 300,000 calon terkandas seluruh Malaysia. Maknanya nak ceritanya memang untuk calon-calon yang nak ambil lesen ni stuck. Disebabkan kesempitan tu, lalu ada pula pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan. Walaupun pihak GPG ada mengeluarkan official di laman Facebook dan Instagram mengatakan tiada lesen yang boleh diusahakan ketika maknanya tak ada lesen-lesen pintas ni, tak ada lesen tanpa perlu hadir kelas ni. Tetapi masih ramai lagi yang percaya. Pada skema ni. Okey, sebelum tu saya nak beritahu di bawah Akta Jabatan Pengangkutan Jalan, di bawah kaedah Institut Mandu, tiada jalan pintas. Saya ulang balik, tiada jalan pintas. Jadi nak menjawab soalan-soalan ada ke lesen macam tak perlu hadir kelas undang-undang ke GPG tu, jawapan dia tak ada. Okey, sebelum saya ni suka bercakap. Sekejap lagi saya bercakap tak berhenti, sekarang panel mengamuk. Kan. Dah lah jemput diorang kan. Okey, jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan dulu panel kita. Okey, di sebelah kiri saya Cik Jalal. Okey, Cik Jalal ni dia biasa tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dia biasa tolong saya ketika kita buat video tutorial dan dia banyak guide saya lah. Dia merupakan sifu saya. Sama juga dengan Abang Yazam, merupakan sifu saya. Cuma dengan Abang Yazam ni saya banyak buat video di TikTok dengan dia. Tapi selalunya dua orang ni yang bagi idea lah untuk saya. Okey, macam Cik Jalal. Okey, Cik Jalal dah terlibat dalam lesen ni hampir 20 tahun. Betul ke Cik Jalal? Hampir 20 tahun? Ya. Saya muda menceburkan diri dalam saya dapatkan saya punya permit mengajar lah, SPIM lah dia orang panggil kan, sijil pengajar Institut Mandu ni pada tahun 2000. Maknanya daripada situ lah saya mula melibatkan diri dalam pengajaran untuk dapatkan lesen Institut Mandu. Memang kita boleh kata otai lah. Okey. Boleh lah. Okey. Macam Abang Yazam lebih kurang 9 tahun kan, betul? Ya, saya sebelum masa dalam bidang ni Disember 2012 sehinggalah sekarang. Memang ni pun sama juga sifu saya juga kan. Okey. Cuma saya nak tanyakan pada soalan pertama saya nak tanya dekat Cik Jalal lah. Okey, skema ni kalau kita cerita pada zaman Firaun tu pun dah ada dah skema kan. Jadi nak ceritanya benda ni memang lama. Okey, ada beza tak skema daripada zaman Cik Jalal mula-mula terlibat dalam lesen dan macam zaman sekarang ni Cik Jalal? Ada beza tak Cik Jalal? Okey, kalau sekarang saya rasa dia punya istilah tu kalau dulu, sekarang ni rasanya skema ni. Skema ni baru punya istilah. Dulu dia orang panggil macam-macam lah kan. Tapi apa pun dia punya bottom line dia tu untuk mendapatkan lesen secara yang mudah dan lebih boleh dikatakan tidak sah lah. Tapi benda tu mudah. Okey, kalau zaman dulu tu sekarang kita jauh sangat lah kan. Ketika saya mula berkecimpung dalam Institut Mandu ni, pada masa tu
typing ni, kita punya Encik Manu typing kan, kita punya Encik Manu. Typing ni dia punya hotspot tau. Hotspot untuk mengeluarkan lesen terbang ni lah dulu lah kan. Jadi orang-orang lepas tu rasanya dah dikenakan tindakan dan sebagainya. Okey, benda ni dah ada. Even saya mendapatkan lesen mandu saya pada penghujung tahun 70-an dulu ada, tapi dia punya ni modus operandi lah lebih kurang kan. Dia untuk mendapatkan lesen tu ada cara-cara tertentu lah, dengan syarat kita memberikan sedikit ganjaran berbentuk macam duit kan kepada maknanya Cik Jalal maknanya dia Cik Jalal orang kata apa, zaman sekarang punya skema lagi advance, betul? Okey. Kalau macam dulu kita masih lagi perlu menghadiri ujian, tetapi kita tahu dah kita lulus kan. Sekarang sampai ke satu keadaan masa sekarang pula tak perlu apa-apa pun, hanya bagi dulu duit dan lesen dapat. Okey, itu yang saya cuba katakan pada malam ni, di mana skema ni pertama sekali dia takkan tunjuk muka dia. Okey, dia takkan tunjuk, dia takkan buat live kan. Apa pun. Tapi apa pun cikgu ni MZ Majah. Apa pun dia melibatkan satu yang apa kita boleh cakap tidak salah kan. Dia memang daripada dulu benda ni memang dah ada. Saya rasa bayangkanlah saya ambil saya dapatkan lesen mandu saya di penghujung tahun 70-an. Tahun 70-an sampai sekarang ni dah lebih kurang dah 40 tahun. Kalau 40 tahun dulu dah ada benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni dia sebab ada salah satu daripada sebabnya apa yang saya rasa lah, dia sebab ada permintaan. Ada permintaan tu boleh jadi macam tu. Okey, betul. Kan kalau tak ada permintaan tu rasanya tak juga. Tapi sekarang ni dia mengikut perkembangan zaman lah. Okey. Saya nak kongsikan lah. Okey, kenapa saya boleh tertiba fikir pasal perkara ni. Sebab dalam minggu lepas, lebih kurang minggu lepas lah, saya pun lupa hari apa. Ada satu hamba Allah tu mesej saya. Mula-mula dia tanya kat saya, cikgu, Institut Mandu ni buka tak? Lepas tu saya kata tutup sebab MKN tak membenarkan kita buat operasi. Lepas tu bila saya dah terangkan pada dia pun cakap, cikgu buat tak lesen yang tak perlu hadir kelas tu. Saya cakap dengan dia, saya terangkan dia. Pertama, lesen ni dia tak ada dalam sistem. Harga melebihi daripada harga pasaran. Lepas tu buat apa? Buat bayar mahal-mahal tapi nama tak ada dalam sistem. Jadi apa jawapan dia tu? Dia kata, cikgu susah cikgu, saya nak pergi kerja tak ada lesen. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata dengan saya buat berapa cikgu, beritahu lah cikgu, saya bayar cikgu. Kat situ saya terfikir, rupanya senang skema lesen ni dia buat duit, buat cari pelanggan. Sebab dia dah ada pelanggan yang mudah kena tipu. Dia ready dah, kita bagi alasan macam mana pun, dia mampu nak bayar, dia boleh bayar. Dia sanggup kena tipu. Jadi itu sikit lah saya share kan. Okey, sebelum tu saya nak tanya soalan seterusnya kat Abang Yazam. Okey, ni antara yang kerap orang mesej saya. Dia cakap, cikgu lesen ni menyusahkan. Jadi abang setuju ke dengan statement silibus lesen ni menyusahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator yang menjemput saya, sahabat panel Tuan Jalal. Jadi berbalik pada soalan tadi tu, saya nak uraikan dulu definisi lesen terbang ataupun lesen kopi O.
secara umumnya satu lesen memandu yang diperoleh secara tidak sah, haram. Bermakna individu itu tidak hadir secara fizikal tetapi dia sanggup membayar lebih bagi tujuan mendapatkan lesen. Jadi berbalik kepada isunya tadi tu, pagi tadi saya ada up status dekat WhatsApp. Jadi dalam iklan tu, lesen mudah dan cepat, tak perlu hadir, tak perlu ujian undang-undang, tak perlu JPJ, bertalu-talu masuk. Kalau macam ni cantik lah, boleh buat, senang. Ini menunjukkan masyarakat kita masih lagi mindset dia agak terkebelakang, tidak memandang positif di atas impak yang akan berlaku di kemudian hari. Sanggup mengambil risiko yang begitu di luar dugaan dan terpengaruh dengan tawaran-tawaran scammer. Scammer ni ada sasaran dia. Sasaran dia banyak. Kenapa walaupun secara umumnya masyarakat tahu kalau didapati bersalah dia ambil tindakan, tetapi sebenarnya itu ditolak oleh persepsi yang negatif. Kenapa masih lagi tertarik dengan scammer? Sebabnya dalam pemilikan lesen ini pada hari ini, semua individu yang cukup syarat berkelayakan dari segi umur mesti memiliki lesen, wajib. Kerana di bawah Akta JPJ, di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1927 menetapkan seseorang itu mesti memiliki lesen. Di sinilah menjadi punca mereka yang berkemampuan ataupun tidak berkemampuan, tapi mindset mereka wang adalah segala-galanya. Jadi dengan ini akan terjumus kepada gejala-gejala ni. Soal tadi, berbalik pada soalan moderator tadi, boleh ulang balik moderator soalan tu supaya kita highlight balik sekali pada mereka yang ikuti secara live ni. Okey, kebanyakan bila mesej saya, cikgu, kalau ikut prosedur ni menyusahkan. Jadi abang setuju tak dengan statement tu? Sebab itu saya kata melalui pengalaman saya, sebenarnya statement-statement macam tu adalah statement-statement yang alasan yang sampah. Alasan yang sampah bagi individu yang berlesen dengan alasan mereka menyalahkan sistem yang menyusahkan. Tapi dalam sudut yang positif sebenarnya, sistem yang telah disusun oleh kerajaan, sistem pemilikan lesen bermula tidaklah menyusahkan. Dan diberi tempoh yang begitu lama. Diberi tempoh yang begitu lama dengan harga yang berpatutan mengikut kawasan. Tapi yang ini tak nak, sebab masyarakat kita dia nak 3 benda ni je. Pertama sekali, lesen cepat, lesen mudah, lesen murah. Kalau 3 perkara ni ada, mana-mana pengusaha lesen tu mesti orang akan serang. Tetapi berbalik kepada murah ni jadi sebalik pula. Kalau lesen terbang, murah pun tak jadi alasan lah. Murah pun bukan jadi tarikan lah. Mereka sanggup membayar berlipat ganda asalkan dapat jalan yang mudah. Sebab ini persepsi. Melalui pengalaman saya, banyak orang yang bagi tahu dia tak ada masa nak datang sekolah mandu, sibuk dengan kerja, majikan tak dapat bagi cuti. Jadi mereka menggunakan satu alternatif lain yang diwawar oleh scammer, boleh keluar lesen ori. Jangan takut, ada dalam sistem. Belajar tinggi-tinggi. Sampai kena tipu pun orang yang terpelajar juga. Cuba bayangkan, buka sikit minda ni, jangan cari benda haram. Sistem tak susah. Ada yang alasan juga, katakan dia, saya tak boleh nak ujian teori lah, asyik fail je. Kan? Sebenarnya kerajaan telah membagi ruang yang cukup. Kalau fail pun, dia ada peluang untuk mengulang sampai lulus. Kalau tak boleh juga, ditukar kepada alternatif daripada sistem komputer kepada sistem ujian bertulis. Kalau bertulis tak boleh juga, akan pergi kepada ujian secara lisan. Kenapa orang-orang tua, orang-orang yang tidak bersekolah, tetapi mereka
mengambil lesen dengan cara yang betul. Menggunakan sistem yang guna pakai oleh orang yang bijak pandai ni. Ini saya kata mindset. Mindset masyarakat kita ni nak mudah, nak cepat, nak murah. Dan suka kena tipu. Yang kita cakap betul-betul ni dia tak percaya. Yang institut malu cerita pasal betul-betul perjalanan lesen, tak percaya. Percaya juga scammer. Baru-baru ni saya terima WhatsApp juga. Dah ditipu. Dah ditipu kerana terpercaya dengan scammer. Ya betul macam moderator beritahu. Masa pandemik ni, masa yang tutup 3 bulan ni, inilah peluang dia. Mereka sanggup mengiklankan di media-media masa, di media sosial, menggunakan logo JPJ, lesen-lesen yang telah sama dia punya fizikal. Ini daya tarikan. Dan sehingga hari ni, scammer ni secara logiknya susah dibuktikan. Berapa ramai yang kena tipu tu tampil membuat pengaduan. Tampil menjadi saksi. Sebab sehingga ini kita tengok masih lagi tidak tertangkap scammer. Kadang-kadang boleh buat laporan atas dasar kena tipu. Tetapi pengumpulan bukti tu ini yang menyusahkan. Sebab itu mindset kita kena positif. Jangan percaya. Scammer ni, itu kerja dia. Okay, takat itu dulu moderator kita serahkan kepada moderator untuk usulkan soalan lain. Okey. Saya sangat setuju dengan Abang Yazam punya pencerahan tu. Sangat jelas. Benda yang Institut Mandu dah beritahu benda ni yang sah, tak ada orang tak percaya. Dia orang percaya yang scammer kan. Okey. Saya nak tanya dekat apa dah? Okey, sekarang ni saya nak tanya pada Cik Jalal. Okey. Saya rasa mungkin ada okey. Okey, ni Cik Zunun Ya, saya. Kita tengok balik lah ni apa? Macam tadi kan. Kalau macam apa yang Cik Azam dah uraikan tadi secara panjang lebar kan. Okey, mengikut pengalaman saya lah. Saya dah ni. Orang-orang yang mendapatkan lesen secara tidak sah ni, pada penghujungnya, pada pengakhirannya, dia akan balik pada kami. Dan saya dah banyak jumpa orang-orang yang dapat lesen secara tidak sah ni. Lesen dia tu sampai satu tahap, dia tak boleh nak renew, dia datang balik pada saya. Tahu? Dia datang balik, dia kata nak ambil lesen. Betul lah. Dengan pandangan Tok Jalal. Jadi kalau kita ni mudah sangatlah percaya. Janganlah mudah sangatlah percaya dengan benda-benda menjadi. Sebab mungkin dan pada kebanyakan masa orang-orang yang menawarkan lesen-lesen macam ni, orang-orang yang menawarkan lesen-lesen macam ni, dia ada stage tertentu dia tu. Bukan dia yang menawarkan, yang mengeluarkan contoh macam saya ni contohlah. Contoh saya yang menawarkan lesen. Saya yang menawarkan lesen tu, bukan saya yang buat lesen tu. Kalau saya menawarkan lesen tu pada contoh pada Cik Zunun lah. Cik Zunun, okey, saya boleh dapatkan lesen. Kan? Tetapi saya bila terjadi sesuatu, saya akan berikan alasan. Okey, pihak yang lagi satu, saya tak ambil dia punya responsibility tu. Betul. Responsibility tu bukan saya tak ambil. Saya akan menyalahkan pihak yang lagi satu. Ni dia kaitkan orang. Dia berkait-kait tau. Tidak ada orang yang menawarkan lesen ni yang dia yang bertanggungjawab penuh. Kalau katakan lesen tu tak jadi, tak dapat ke apa ke, dia akan menyalahkan orang lain. Jadi secara amnya kalau daripada situ kita boleh fikir benda ni kan, secara logik ni kita fikirlah benda ni takkanlah lagi satu orang yang menawarkan tu, apa dia punya status dia yang menawarkan tu. Adakah dia ni seorang yang dia ni pernah ke dia ni adalah seorang pegawai tertinggi di Jabatan Pengangkutan Jalan ke yang mengeluarkan lesen, ataupun dia
adalah somebody lah yang boleh mulakan lesen. Siapa yang boleh mulakan lesen ni? Selain daripada ketua pengarah JPJ ni. Betul. Tu sebab saya cakap Cik Jalal, apa tu, scammer ni pertamanya dia takkan tunjuk muka dia. Dan dia takkan buat live macam kita ni. Tapi apa yang tadi daripada apa yang saya baca daripada Facebook tu, saya petang ni tadi baru tengok Facebook tu, situ dah keluar ada soalan seolah-olah kita yang nak menawarkan lesen macam ni. Padahal kita nak menerangkan tentang lesen mudah cepat ni kan. Perlu hadir undang-undang kan. Perlu hadir ujian. Ini yang minat. Ini yang minat. Hanya dia tak nak tengok live. Dia tak nak tengok live. Dia ambil tajuk. Dia ingat kita ni scammer. Jadi sebenarnya kita nak bagi benar kepada orang ramai supaya tidak tertipu, supaya tidak menyesal di hari. Ini yang kita gunakan medium ni untuk maklumat. Nak pula sekarang keadaan sekarang dengan kita punya COVID punya keadaan negara kita yang ni, dan sekarang ni orang tak ada kerja dan sebagainya, dan kebanyakan sekarang ni kalau kita tengok choices kepada orang biasa-biasa lah kan. Biasa-biasa choices banyak dia Grab kan. Dia buat Grab kan. Ni apa pun yang berkaitan dengan pengangkutan lah. Jadi kalau dia orang tu kalau tak ada lesen, dia kan tak boleh nak kerja. Kan? Jadi dia orang punya salah satu daripada cara dia kata dapatkan lesen. Jadi by hook or by crook lah kata kan, dia nak dapatkan lesen tu. Itu ni yang jadi macam ni. Jadi bila benda macam ni tanpa disedari, orang ada pihak yang ambil kesempatan pada musibah yang macam ni. Betul. Okey, itu nak kena berjaga-jaga. Saya nak tanyalah dekat Abang Yazam ke Cik Jalal ke, kalau boleh jawab soalan. Okey, contoh kenapa scammer dia dah menipu orang tu. Okey, calon yang mudah percaya pada scammer ni kan. Kalau dia pergi buat report polis, agak-agak polis akan cakap apa kat dia? Saya nak tanya kat Abang Yazam lah. Okey, saya tanya Abang Yazam dulu. Cuba jawab. Itu kelakar. Okey. Dia macam Piramli jugalah kan. Okey. Kamu dah tahu scammer tu penipu kan. Kamu penipu. Mana ada lesen dikeluarkan. Dia ulang-ulang kali lagi orang dah bagi tahu lesen tidak ada tanpa ujian, tanpa adik kelas kan. Jadi yang percaya dia, itu saya kata mindset dia duit. Orang yang macam ni, dia ingat duit tu boleh membeli segala-galanya, mengatasi masalah, menyelesaikan kemaruk lesen dia. Sebab kadang-kadang ni yang terpangkap dengan scammer ni bukan orang yang lembam. Orang lembam dia masuk kelas macam biasa. Kita daftarkan dia. Tetapi ni orang yang berkerjaya bagus kadang-kadang. Alasan dia kenapa ada macam ni. Okay, salah satu ni daya tarikan scammer ni kan. Salah satu dia kata, saya dah tahu tunggang motor, saya tahu buat kereta. Saya boleh buat semua tu, saya nak cepat. Jadi berapa pun saya sanggup bayar. Jadi bila dah, tapi macam moderator bagi tahu tadi tu, yang buat report kat polis tu sebenarnya sikit sangat. Pertama dia malu. Sebab ada satu kes yang saya handle, calon tu dia tak boleh renew lesen dia, dan saya check dan sistem pun dah tak ada dah kan. Saya kata kenapa awak tak report kan? Report pun tak guna. Saya pun tak tahu scammer ni duduk mana. Nampak macam mana benda yang dia nak report tu untuk dapat pembelaan, tapi dalam masa yang sama juga dia berserabut. Akhirnya dia balik ke pangkal jalan. Mohon semula. Sebab kata sesat pendapatan supaya tidak susah dikritik. Okey, Cik Jalal. Cik Jalal orang lama. Cik Jalal boleh tambah kot. Okey. Pada kebanyakan masa lah, lupa pula lah tadi. Pada kebanyakan masa orang
orang yang mendapatkan lesen secara tidak sah ni lah kan. Dia ni tak buat laporan. Dia tak melaporkan. Ya. Sebab apa? Malu. Sebab dia tapi masa dia nak ambil lesen tu dia tak malu. Bila dia dah kena, dia malu. Dan benda orang yang kita bukan nak katakan ni apa golongan-golongan yang nak dapatkan lesen terbang, kita terus kita isu kita namakan ni lesen terbang lah kan. Betul. Orang yang nak dapatkan lesen ni bukan saja golongan yang terdesak. Macam saya dah kata tadi keadaan sekarang ni mungkin terdesak. Tapi kalau dulu kalau benda tu dulu pun ada, terdesak apanya. Kan? Dia rasa dia nak senang. Senanglah kononnya. Dan tadi kebanyakan yang orang yang menawarkan lesen dan pelanggan orang yang memang beli lesen terbang ni, kebanyakannya dia tak kenal siapa orang yang di sebelah sana. Macam contohlah, macam saya dengan Cik Azam saya kenal kan. Saya tak beli dengan Cik Azam tu. Saya beli dengan saya tu. Macam orang yang bukan orang yang kita kenal. Okey, contoh Ya, kita kalau berurusan dengan orang yang kita tak kenal. Betul. Okey, dan orang ide yang apa tu yang kadang-kadang menjadi masalah. Jadi orang ni minta maaf lah nak cakap orang kita sendirilah daripada orang-orang yang terlibat lah dengan apa? Macam runner ke orang terlibat dengan perjalanan buat lesen memandu. Dia orang yang berikan recommendation, dia recommend orang ni. Kan orang dia yang recommend kan. Dia kata dia kata kalau orang tanya contoh macam orang tanya pada kita lah. Kalau kita straightforward, kita cakap kita tak buat benda-benda ni kan. Tapi ada orang-orang yang dia terlibat, dia bukan kata dia kalau nak katakan saya tak katakan ni golongan yang pengajar ni, bukan dia jenis runner tu. Runner ni dia macam kita bukan nak tuduh lah kan, orang yang berurusan dengan JPJ kan. Ada dia orang bukan hanya berurusan lesen, otek lah sebagainya, apa-apa urusan dengan JPJ lah kan. Dia orang ni ada dia punya tu. Okey, Cik Jalal. Okey, Cik Jalal. Okey, katakanlah Cik Jalal ni polis Negeri Sembilan. Saya yang kena tipu dengan skamer tu. Okey, macam mana ayat Negeri Sembilan bantai orang kena tipu tu. Boleh buat lesen ni. Belanja sikit. Nak dengar? Okey. Dia kalau tu eloklah tu kita. Eloklah tu dah kena habis dah kita. Tu dia khabar. Tu kalau anu dia kata tak ada kojo, cari kojo, ni jadi balo gitu. Okey, jadi merujuk kepada kita punya perbincangan pada hari ini. Jadi memang skema lesen ni mudah dipercayai daripada Institut Pemandu. Mudah. Walaupun kita dah orang kata apa JPJ, macam saya ulang tadi kan, dah beritahu dah dekat laman sosial Facebook official JPJ, Instagram, skema tu bohong, tapi masyarakat kita cukup berminat dengan skema ni. Bayangkan macam saya, tanda saya appreciate orang subscribe saya punya channel YouTube, orang follow saya punya TikTok, orang message sama ada PM, DM,
saya akan reply. Komen, saya akan reply. Jadi, kadang-kadang saya tengok bola masa musim Euro kan. Lepas tu pukul 4 pagi mesej. Kita pun excited. Pukul daripada KL ni, okey. Lepas tu tanya, ada tak lesen kopi-kopi? Aduh, saya kalau secara jujurnya, memang saya minta maaf, saya cakap saya nak tunjal kepala dia. Tapi sebab kan dalam handphone kan. Jadi memang jadi memang tak boleh lah kan. Okey. Tapi pada kalau dah pukul 4 pagi tu dia tanya pasal lesen tu mesti ada tinggal. Memang betul lah tu. Okey, saya nak tanya soalan dekat Cik Jalal lah. Okey. Walaupun tindakan keras kan, jadi kerajaan dah beritahu akta apa kan tindakan yang akan orang yang terlibat dalam benda ni. Apa punca bagi pihak yang calon yang suka pada skema ni? Apa punca dia berminat, Cik Jalal? Okey, konon-kononnya, okey, dia macam ni tu. Kita bukan nanti dia kata kita, tapi bukan kebanyakan mindset kita ni. Kita merasakan, contohlah macam, okey, kalau lah contoh macam ni lah, kita yang saya offer dekat lesen terbang tu saya ditawarkan lesen kapal terbang. Okey. Lesen kapal terbang ke, kan, lesen kapal helikopter ke, saya rasa tak ramai orang. Tak nak orang tak nak ambil. Sebab apa? Dia sebab mana tahu bawa kapal terbang. Mana tahu bawa helikopter dia kata kan. Tetapi sekarang ni dia orang merasakan tapi biasalah kan. Terutama sekali kita sekarang kalau kita tengok budak-budak umur 10 tahun, 11 tahun dah menunggang motosikal. Kan. Jadi bila dia orang menunggang motosikal, dia rasa dia dah boleh. Dia boleh, dia pandai menunggang motosikal. Memang pandai. Tetapi anda boleh menjadi seorang pemandu. Dia boleh bawa kereta. Anda boleh memandu. Kan? Anda boleh tetapi bolehkah adakah anda seorang pemandu yang berhemah? Okey, untuk menjadi itu, institut mandu kami di institut mandu ni, pengajar-pengajar ni, kita nak menjadikan pemanduan ni jalan raya ni tempat pemandu-pemandu berhemah. Jadi itu sebabnya kita adakan kelas dan sebagainya. Ini bagus, sistem-sistem yang diadakan dalam negara kita ni bagus. Tetapi kalau kita ikut apa yang dipelajari, itu bagus. Tapi masalah di sekarang ni, sebab apa? Sebab kebanyakan orang sekarang ni dah pandai menunggang motosikal, dah pandai memandu. Tapi kita tak boleh nak cakap apa lah kan. Kalau kita tengok ni pun, di setiap rumah pun sekurang-kurangnya ada dua biji motosikal, 2 biji kereta. Macam mana budak-budak tak pandai? Dan kalau dah macam ni, dia mesti berbalik kepada orang yang bertanggungjawab. Okey. Orang yang bertanggungjawab tu macam saya punya pandangan saya kan, memang orang yang berminat dengan skema lesen ni, diorang ni memang pandai drive, memang boleh menunggang motor kan. Tapi apa salahnya mengikutlah prosedur yang telah ditetapkan. Kenapa nak memilih benda-benda yang orang kata dah lah salah, kena tipu pula kan. Jadi triple orang kata kurang bijak kan. Jadi saya cuba orang kata behave lah kan, katakan bahasa-bahasa yang kasar sebagainya tak sesuai pula untuk tuntunan kan. Okey, saya nak tanya dekat Abang Yazam lah. Okey, perlu ke disebabkan skema-skema ni wujud, diorang mainkan sentimen, ambil lesen lambat, menyusahkan, adakah silibus perlu ditukar, Abang Yazam? Abang Yazam setuju ke tak? Saya rasa silibus yang sedia ada ni dah cukup bagus lah. Tak perlu ditukar. Sebab apa, satu-satu sistem yang diadakan oleh kerajaan bukan secara sembrono. Kita telah beralih kepada beberapa fasa, daripada fasa yang lama sehingga fasa yang baru. Dulu
dulu disebut tak timbul perkataan KPP 01, KPP 02, 03. Mana sistem kita telah dibaik pulih untuk memberi kesenangan, memberi ilmu, bukan menyusahkan. Yang susah tu sebab mindset masing-masing. Orang ni dia macam saya kata tu, 3 perkara ni. Kalaulah sekolah mandu yang boleh buat lesen tu cepat, mudah, murah, sekolah mandu tu memang menjadi nombor 1 lah dalam Malaysia ni. Tapi setakat ni lagi dengan kapasiti penduduk kita, dengan dengan kemudahan IM yang ada, tenaga pengajar yang ada ni, untuk mendapat tahap yang macam tu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab dia ada penjarakan dia. Penjarakan dia tak boleh. Okey, hari ni dulu ni sistem lagi senang dia tipu. Hari ni dapat lesen L, 2-3 hari dah boleh test. Betul tak Cik Jalal? Ya, betul. Betul lah. Jadi kita berbalik pada skema ni kesempatan. Sebab itu sistem yang ada sekarang ni sebenarnya dah cukup bagus. Bukan menyusahkan, tetapi disusun begitu cantik supaya masing-masing mempunyai satu fasa selepas dapat L, diberi latihan yang secukupnya, recommend pula untuk masuk ke final dalam ujian tertentu, dan kalau diuji di akhir besok, kalau kompeten lah. Kalau tak kompeten lah. Ini lesen bukan kita ambil periksa untuk tarik jambul. Ini lesen nyawa. Kalau penguji tu meluluskan orang yang tidak berkelayakan, tetapi berada kat jalan raya, masalah. Contoh sekarang, orang yang terpengaruh dengan skema ni, balik yang kita kata tadi tu, okey, saya dah boleh menunggang, saya dah boleh memandu. Orang ni yang selalu gagal dalam ujian DPJ. Sebab dia pandai, dia memandai. Betul. dia bukan pandai, dia memandai-mandai. Dia mandai. Cuba dia prosedur tu dengan secara berhemah. Sebab dalam skop untuk menjadi seorang pemandu berhemah ni bukan setakat skill saja. Kita kena gabungkan kemanusiaan, kena gabungkan sikap yang bagus, supaya benda tu ada hubung kait dengan orang lain. Setakat skill ya, pergilah masuk Formula 1 tu kalau ada talent sangat. Tapi kat jalan raya kecundang juga. Sistem saya tak setuju lah. Kalau masyarakat kata sistem tak setuju yang menyusahkan sehingga orang beralih kepada alternatif lain skema, itu bukan jawapan dia. Itu memang jawapan dia macam Piramli kata tadi tu lah kan. Malah nak sebut lah banyak kali tu. Banyak yang kita boleh dapat. Patutnya masyarakat belajar daripada pengalaman. 2018 isu panas. Sepatutnya mengambil pengajaran. Masuk 2019, 2020, 2021 lesen terbang lagi. Nak juga. Hari ni dekat moderator sendiri pun bertalu-talu. Sebab apa? Kita iklankan live ni dengan tajuk lesen mudah cepat. Tak payah hadir kelas, tak payah ujian JPJ, tak payah ujian undang-undang. Ini orang nak. Ini masalah. Sistem tak salah. Tapi bagus topik tu secara tak langsung. Orang tengok topik tu, dia orang nak tengok. Ini kita jelaskan. Malam ni kita ambil medium ni untuk menjelaskan kepada masyarakat, supaya jangan mudah tertipu dengan skema-skema. Skema ni memang bahasa kasar dia memang haram jadah lah. Dia tak ada kesian ke korang lah kan. Kau report boleh, kau tak takut. Sebab skema ni susah ditangkap dan susah dibuktikan. Macam panel Tuan Jalal bagi tu tadi tu, berapa kad yang berani tampil ke depan untuk report. Nak kena smash dengan polis. Dia pun malu lagi. Okey, ada. Kalau mengikut statistik kalau tak silap saya semasa 2018 ke 2020. Masa tu saya ingat lagi ada kenyataan daripada Menteri Pengangkutan. Masa tu Menteri Pengangkutan Anthony Loke, tak salah saya.
ada 187 laporan tentang lesen terbang ni lah. Bayangkan untuk tempoh 2 tahun, 2018 hingga 2020, 187 saja. Saya percaya yang ada ni yang terlibat yang kena scam ni, dia melibatkan jumlah ribu ni. Paling kurang 1,000 orang. Jadi bayangkan hanya 187 saja yang membuat laporan. Jadi tak tahu. Dia satu kan. Tapi kalau kita tahu tindakan-tindakan yang akan dikenakan bukan lesen palsu. Kalau ikut dia Kitab Angkutan Jalan PPJ 1987 kan. Ni Section 174 tu, kuasa yang diberikan kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pengangkutan Jalan, dia boleh mengambil tindakan-tindakan yang agak keras pada orang-orang yang memegang lesen palsu ni. Yang memegang lesen palsu ni, lesen ni adalah satu dokumen kerajaan. Memalsukan dokumen kerajaan, seriau juga dengar tu. Berat tu, berat. Kan? Saya rasa itu sebabnya orang nak tampil ke depan tu jadi macam dilema lah untuk buat laporan dan sebagainya. Kan banyak dia kena implikasi lain pula kan. Dah report pun dia kena. Sedangkan skamer dia tu entah mana lah. Skamer. Jadi apa yang saya nampak tu, apa yang saya nampak peranan SKMM lah, sebab yang menggunakan media sosial ni, masih lagi iklan yang menawarkan lesen-lesen terbang ni dia tak disekat. Jadi kita tidak mau menyentuh kerja-kerja jabatan lain, tapi saya nampak salah satu tarikan tu adalah melalui iklan. Iklan ni yang menawarkan benda-benda yang kita sebut yang tadi tu menjadi tarikan. Tetapi kalau iklan tu disekat di media sosial, saya rasa kita mungkin dapat mengurangkan peratus mereka yang terperangkap dengan skamer. Tapi itu kita menyentuh kerja jabatan lain mungkin tak bagus lah. Tapi yang saya nampak macam tu lah. Sebab selagi ada wujud manusia ni, selagi dia ada kemauan untuk memiliki lesen dengan cara haram, dia akan cari yang haram juga. Sehinggalah pada satu hari nanti mungkin tapi musai berlaku. Okey, tak payah lesen. Masa ni skamer tak lesen makan. Tapi yalah, balik pada tu, saya rasa pihak-pihak kuasa ni bertindak. Walau dengan iklan-iklan tu semua kan. Daripada iklan-iklan tu dia orang dapat boleh katakan dapat menangkap orang-orang yang skamer-skamer ni. Tetapi dia tak diberikan publicity. Jadi saya punya pandangan lah. Saya punya pandangan ni elok kalau dia orang ni yang kena tangkap ni jadikan satu tajuk berita tau. Skamer lesen kena tangkap kata kan. Ni dia berita kaki dia. Sikit aja. Okay? 4 orang telah ditangkap kerana menawarkan. Itu je. Cuma kalau bagi satu headline, kata baru orang tengok, kata kan. Balik pada ni saya berhenti ingat lah. Saya kalau ada di antara kalangan pendengar kita, penonton kita ni, dia ada lesen yang didapati secara tidak sah kan, lesen terbang ke apa, saya percaya orang yang berurusan dengan dia untuk mendapatkan lesen tu sekarang dia tak ada kontak lah. Mana lah. Saya percaya. Dan sebab apa, kebanyakan yang datang mengadu pun kat kita, bila kita nak bila dia orang datang ambil lesen tu, dia kau ambil dulu kat siapa? Tu dia kata ada ni apa ni, dia duduk dekat ni. Itu aja dia tahu.
Nombor telefon tak ada dah. Nombor telefon tu tak ada. Pun tak ada. Aduh. Tak dapat dikesan lah orang skema ni kan. Dapat dikesan. Jadi saya sebenarnya sebelum ni pihak orang kata apa GPJ Institut Mandu, kita memang dah banyak kali buat kempen pasal skema lesen ni. Jadi mungkin orang bila baca artikel tu kita kata apa macam tak steam. Jadi saya rasa hari ni kita buat video lah terus. Senang. Kita buat video live terus. Mungkin orang Tapi saya percaya lepas ni juga tu. apa dia? Macam mana Pak Yazam? Mungkin lepas ni tu yang tertarik juga, yang tak dengar live ni, yang dengar live ni mungkin terselamat lah. Tapi yang tak dengar tu, dia tu esok mungkin kita jumpa juga satu hari nanti lah. Ngadu lesen kena tipu. Ada macam-macam cerita dia. Tapi saya ni apa Cik Azam, Cik Zunun daripada pengalaman dan sebab saya mungkin saya lama pun banyak orang yang terjumpa dah terkena. Sebab apa? Dia orang duration tu, dan kebanyakan masa dia punya skim tu macam ni tu. Dia akan bagi lesen tu untuk tempoh beberapa tahun. Ya, maksimum dia 5 tahun kan sekarang kan. Lesen kan. Okey, dia mungkin dia offer lesen tu tengok pada bayaran lah. Kan? Okey. Dia paling kurang dia offer 3 tahun. Kenapa dia tak offer lesen tu untuk lesen setahun? Jadi mana situ dia boleh rancang lah dalam apa dia kalau setahun tu kan kejap dah mati, orang tu boleh cari dia lagi. Kalau dalam 3 tahun orang pun dah lupa dah. Siapa dia? Yang buat lesen tu siapa dia lupa dah. Kan? Jadi dia punya tu bila lesen tu tamat, dia punya masalah dia pada banyak-banyak yang terjadi. Masalah ni dia pergi nak renew lesen tersebut. Bila baru dia tahu renew lesen tersebut, dia tak ada rekod dalam komputer. Dan kalau ikutkan kita ni bukan nak kata lah kan, GPJ ni pun dia bagus juga. Dia tak terus ambil tindakan benda orang tu. Dia kata tak boleh renew. Cuba kalau tak boleh renew, dia pun telefon, okey, polis kata ni ada ada orang lesen palsu. Mai ambil tangkap dia. Mungkin akan ada kot lagi ketat lagi saya rasa kan, mungkin. Okey, sebelum tu terima kasih yang menonton video ni. Tak kisah ramai ke tak ramai ke, itu bukan masalah, asalkan mesej kami nak beritahu kepada pihak penonton dan seluruh rakyat Malaysia, maknanya lesen sepanjang musim PKP ni kan, saya dah sebut tadi mula-mula, Akta Jabatan Pengangkutan Jalan di bawah kaedah Institut Mandu tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Okey, terima kasih yang join, yang komen. Ni ada seorang ni, cikgu daripada Mega tak salah saya. Kawan saya ni, sahabat saya daripada Johor Bahru. Dia pun ada join juga kita punya live ni. Dia ada komen, Assalamualaikum cikgu-cikgu semua. Terima kasih. Yang komen-komen tu Anashida, Hanifah, Hafizah, Lone Ranger. Terima kasih. Orang tak ramai bolehlah aku komen balas-balas kan. Kalau ramai mampu nak mampu nak jawab satu-satu kan. Okey. Jadi kita berbalik kepada tajuk kita pada hari ni lah kan. Okey. Kalau lah contoh kita cerita yang kena tipu tu dah insaf. Okey. Dia jumpa cik jalan. Dia kata dia dah taubat, dia nak ambil lesen balik. Okey. Apa buah mula-mula cik jalan bagi? Okey. Saya ni Cik Zunun, saya ni banyak saya ni terkenal cikgu baik. Saya ni pun rasanya tak adalah saya nak kutuk sangat kan kalau. Ya. Kita kena berikan. Kita bagi dia ni lah. Galakan, dan saya rasa kebanyakan pengajar-pengajar pun dia akan bagi semangat balik lah, kata ambil balik. Okay. Ni apa, macam saya contohnya ni saya akan bagi galakan, baguslah kau dah boleh bawa kereta,
Sekarang hanya untuk mengesahkan aja dokumen tu. Kan? Sahkan. Kata, macam mana nak sahkan dokumen tu? Ambil lesen dengan cara yang betul. Tapi itu dia lah. Kena keluar lah. Okey, saya nak tanya kat Abang Yazam dengan Cik Jalal kan. Kalau kita biasa dengar skema lesen dia offer harga kereta lah yang paling mahal berapa ribu tu yang kita biasa dengar, yang mungkin ada pengalaman Abang Yazam? Dia bergantung kepada cepat. Bila cepat tu dia lebih mahal lagi. Sebab ada satu WhatsApp yang dihantar kat saya tu, perbualan skema dengan yang mangsa ni. Skema ni bagi tahu kalau nak cepat dia akan harga berganda. Kalau biasa dia kata 1,500 tapi nak cepat 3,000. Sebab dia kata duit tu dia bukan makan seorang. Dia kata lesen ni sebab kita buat iklan lesen ni tak perlu hadir. Sebenarnya dia ada dia punya rantaian. Jadi saya tak tahulah rantaian tu wujud cara macam mana. Itu sebabnya kalau nak cepat dia akan berganda. Boleh mencecah ke 3 ke 4,000. Kantor berkelas lesen yang dikendaki. Cik Jalal Komen pun 1,500. Cik Jalal berapa Cik Jalal? Cik Jalal harga paling mahal. Okay. Sepanjang pengalaman saya yang paling mahal seseorang dah keluarkan perbelanjaan untuk mendapatkan lesen yang pernah saya temui lah. Dia kata dia bayar sebanyak 3,500 untuk mendapatkan lesen B2 dan D. So dia. Tapi saya sendiri pun saya pernah tengok lesen palsu dan sebagainya. Saya pernah tengok. Kan? Dia sekarang ni, yalah maklumlah sekarang ni kita pakar-pakar teknologi banyak kan, ramai. Dia keluarkan memang sebiji macam kita punya lesen tu. Yelah dia klonkan tu kat tu. Tetapi yalah pegawai daripada Jabatan Pengangkutan Jalan dan polis dia boleh tahu lah beza dia kan. Macam kita kalau kita tengok sekali mas, memang kita tak tahu tu lesen tersebut adalah lesen terbang. Kan? Ini kepakaran teknologi. Kalau saya dulu sebelum ada benda-benda ni macam ni, dulu keluar lesen tu pun dia lebih kurang macam tu lah. Kan kepakaran dia keluar, dia buat apa tu, dia punya kertas lesen tu boleh dikeluarkan sebiji macam lesennya. Kan? Itulah dia tambah gambar. Sebab tu kerajaan tiba satu masa dia akan tukar untuk mengelakkan tapi itulah maklum dia berfikiran memang ke depan dia mengotak teknologi. Dia kata apa satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Dalam penipuan dia melalui. Ada satu ada satu kisah lah masa zaman saya study dulu kan. Yalah kita pun saya waktu tu baru dapat lesen. Kawan saya ni time study dah bawa kereta. Jadi masa tu kita tak fikir apa lah. Saya bawa, dia bawa. Satu hari tu sebab kadang rapat, dia cerita dengan saya, dia memang tak ada lesen yang sah, dia ada lesen terbang. Saya pun pegang tengok lesen dia tu. Lepas tu bila saya tengok lesen dia tu, saya pun heran lah, saya cakap dengan dia kan. Hang ni yelah dalam kami punya grup, dia antara yang tak dapat orang kata apa, beasiswa penuh. Kami punya allowance, macam saya study dulu, saya dapat allowance penuh. Macam kawan saya ni dapat allowance separuh sebab gaji ayah dengan mak dia boleh campur lebih pada 10,000. Jadi saya kata hang ni sebenarnya bukanlah orang kata orang susah kan. Hang belajar pun hang bawa kereta. Aku pun belajar, aku bawa motor kan. Jadi kenapa hang tak nak ambil lesen kan? Jadi dia kata malas lah macam budak-budak. Yalah, budak ambil lesen ni memang majoriti lepasan SPM. Jadi bila umur dah meningkat, nak masuk segan kan. Lepas tu senang cerita sampai kesudah lah tak ambil lesen sampai sekarang kan, dah kerja kan, padahal kita kata dah stable lah, tapi sebabkan mindset dia tu
Kan, tak nak ambil lesen sebab budak-budak. Mindset dia tu. Ha. Dia Jadi lebih rela bayar saman. Dia dah boleh bawa kan. Dia jadi pun mungkin tak nak bayar saman. jadi okey, saya tanya macam Cik Jalal lah dengan Bayar Zam kan. Adakah dengan cara macam contoh kita bila kita mengajar tu kan, lepasan SPM ke, tapi sebenarnya kalau kita mengajar, realiti dia kita mengajar macam-macam calon, peringkat umur pun macam-macam lapisan umur kan. Adakah kita punya style ni nampak macam orang cakap macam budak nerd, macam budak skema bila ambil lesen tu? Calon-calon tu nampak macam budak-budak budak-budak ni lah, budak-budak apa yang tak kerti apa. Tu saya nak tanya Cik Jalal. Memang nampak ke kita punya style tu macam budak-budak? Okey, itu sebab saya kata itu tadi dia balik pada kita punya mindset lah. Okey, contoh kalau lah kata kita sebab apa ni Institut Mandu ni, dia punya kereta belajar mandu tu BMW Mustang ke? Okey. Kan? Rasa-rasanya, ramai ni orang yang dah ada lesen pun ambil lesen balik. Tak rasa pun macam mana. Tapi masalah dia sekarang ni bawa kancil, bawa Viva lah. Bawa sekarang, kan sekarang ni Agia. Kan? Jadi yalah, kita ni biasalah kan, status conscious dia kata. Rasa-rasanya itulah tu kalau satu sebab. Okey, balik pada cerita macam ni banyak rungutan yang kita dengar, kita kata susah kata. Nak pergi ambil lesen ni susah lah, payahlah nak pergi tu, nak pergi situ tu, duduk itu dengar tembang 2 jam, apalah ni 3 jam dengan nak buat tu susah. Dia kata ni dia sebenarnya dia kalau kita buat time management, urusan masa. Kalau kita uruskan masa dengan betul, saya rasa dia tak susah. Dan sistem, saya rasa sistem yang telah dibuat dalam untuk mendapatkan lesen mandu ni adalah antara yang terbaik. Saya melalui sistem ni lah dulu tanpa komputer kan. Komputer ni pun lesen ujian komputer ni pun saya rasa hanya diperkenalkan pada, kalau tak silap saya, 2007 kot. 2007 ke 2008. Masa tu sebelum tu tak ada sistem komputer. Kan? Masa tu pun kita dengar, masa tu pun dia orang kata susah juga. Jadi bila nak senangnya macam ni lah. Bayar duit dapat lesen. Itu yang dia orang nak macam tu. Jadi kita benda ni sampai bila pun dia orang akan bertikaikan. Susah, dia kata susah. Sebab kita biasalah. Dah dimanjakan dengan benda-benda yang senang. Kan? Okey, Abang Yazad. Macam ni. Macam kereta, macam saya kata tadi lah. Satu rumah ada kereta, 2 biji kereta, 2 biji motor. Senang tak senang tu? Ya senang. Motor, start motor, jalan. Kan? Jadi saya rasa saya nak cakap sikit lah pasal benda ni. Saya rasa saya pun ni boleh lah kot bagi nasihat pada mak bapak kan, penjaga kan. Okey, teruskan. Supaya memantau lah anak-anak kita ni. Nak bawa motor, pergi kedai, kadang-kadang masalah dia itulah ibu bapa tu sendiri. Suruh anak pergi beli rokok kat kedai, suruh bawa motor. Tu masalah dia. Kan? Saya cukup tak setuju dengan ibu bapa yang boleh katakan macam ni, kita katakan dia menggalakkan anak-anak melanggar undang-undang. Bawa motor tanpa lesen, bawa kereta tanpa lesen. Jadi saya haraplah kau ada lah ibu bapa yang menonton ni. Saya rasa kita tanamkan semangat. Elakkanlah daripada melakukan benda-benda ni. Bila tak ada ni, kita pun kan kalau budak-budak tu kena tangkap,
dan sebagainya. Sekarang ni dah ada undang-undang yang peruntukkan kalau sekiranya orang anak-anak yang menunggang motosikal, yang motosikal tu akan dikenakan. Bagus tu macam tu. Okey, jap. Oh, ada masalah internet. Di sini hujan lebat Jap. Oh. Menggunakan lesen palsu, dia punya tindakan tu agak keras juga. Kalau tak silap saya, 5,000 tu dia punya compound. Dia punya ni tu. Ada kesalahan 5,000 compound. Okey. 5,000 atau 1 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Okey, Abang Yazam, mungkin ada nak tambah sikit dekat saya punya soalan tadi. Kadang-kadang ramai yang kata kalau ambil lesen ni macam budak net. Mungkin Abang Yazam boleh tambah sikit. Dia macam ni kan. Kita berbalik kepada tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita sebagai warga negara, berada di sebuah negara yang merdeka, kita tertakluk pada undang-undang. Jadi apabila kita ambil lesen ni, 3 perkara kita kena pegang. Pertama sekali mestilah kewangan. Kewangan mesti cukup untuk habiskan package lesen. Kadang-kadang orang ni tersangkut. Bila package lesen tak boleh dihabiskan sebab masalah kewangan. Itu yang pertama. Jadi pertama sekali kewangan kena cukup. Yang kedua kena berkorban masa. Korban masa, datang ikut program yang dilaksanakan L 2 tahun tempoh yang lama, takkan tak boleh nak habis. Dan yang ketiga, bukan sekali, kadang-kadang tu ada orang tu sekali ambil lesen lulus terus. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang ada yang 3 kali. Sebab itu yang ketiga, semangat, jangan mudah luntur, jangan putus asa. Ya. Jadi kami ni sebagai tenaga pengajar, sebagai yang berkecimpung dalam bidang hasil pelesenan ni, kami menganggap anda yang datang ni sebagai tetamu. InsyaAllah kita akan sesuaikan mood awak macam mana. Awak nak rentak jazz, remake ke, rock ke, kita boleh ikut. Ada batas-batas dia. Jadi pada diri awak yang nak ambil lesen ni, 3 perkara tu saya ulang balik. Kemampuan kewangan mesti cukup. Yang kedua, pengorbanan masa. Dan masa tu penting tu. Dan yang ketiga, jangan putus asa. InsyaAllah kali ini ada dalam sanubari awak. Jadi apa pun halangan kat luar sana, skamer atau orang yang lebih menarik, cepat, mudah, awak tidak akan mudah tertipu. Dan awak akan lebih menghargai apa yang awak dapat kerana memiliki lesen yang sah dan berintegriti. Proses yang begitu tersusun sehingga diuji oleh DPJ. Dan gunakanlah ilmu sebaiknya apabila berada kat jalan raya. Bukan yang macam sekarang ni. Saya ingat mungkin daripada 100 pengguna jalan raya yang menggunakan jalan raya tu, mungkin 20% tu itu haram tu. Yang tak berlesen tu. Tahu bawa je. Okey. Lari sini. Okey. Itulah yang kan. Okey, ada satu soalan daripada sahabat kita juga. Ini sahabat saya daripada Johor, IM Johor. Mega tak salah saya. Okey, dia tanya, patutkah pihak kerajaan beri insentif pada individu-individu yang betul-betul nak ambil lesen tetapi ada saman tertunggak? Contoh, perlu bukti daftar ambil lesen ke? Contohnya itulah. Okey. Saya nak tanya pada Cik Jalal. Sebab Cik Jalal ni kira pengusaha IM. Pengusaha IM. Macam mana pandangan Cik Jalal? Ini pembuat dasar punya patutnya ni dia yang jawab soalan ni. Pembuat dasar patutnya punya soalan. Okey, tetapi dia ada pro and kontra lah benda ni. Kan? Contoh, memang kita secara kasar kita tengok kenapa tak mudah kan untuk memudahkan orang ambil lesen ni kan. Orang yang susah ambil lesen sebab dia kena saman. Kena settlekan saman tu dulu. Dah settle saman baru boleh ambil lesen. Betul? Betul kan? Betul. Itu menyusahkan dia kata kan.
Okey, kenapa tak bagi mudah kan? Kata, inilah wave saman tu. Ataupun kita abaikan saman, okey, biarkan orang tu ambil lesen. Okey, berbalik pada undang-undang dan peraturan. Okey, kalau kita tengok rukun negara kita yang keempat, kedaulatan undang-undang, kata kan? Kalau kita tak mendaulatkan undang-undang, siapa yang mendaulatkan undang-undang? Takkan orang daripada China lah. Orang daripada Singapura, orang daripada Bangladesh. Kan? Okey. Dan balik-balik pada tadi. Dia punya tu. Kata, kenapa kita tak abaikan aja? Kita buat ni, ni kita minta pada pada pihak yang tertentu, pihak untuk abaikan lesen ni. Orang nak ambil lesen, kita mudahkan. Okey. In the first place, kata dia, kenapa orang tu sendiri melakukan kesalahan? Dia tak ada lesen, dia bawa kereta, bawa motor tu pasal apa? Jadi, dia kena terima lah dia punya akibat dia. Salah satu daripada akibat dia, dan sekarang nak ambil lesen, payah. Sebab kena settle dulu saman. Itu pun kiranya tak susah juga. Yang kita hanya perlu membayar saman tu je. Tak perlu pun kita nak kena tahan. Okey, dah tak bayar saman. Okey, kalau kita melakukan kesalahan, okey, bayar saman, lepas tu tak boleh ambil lesen dalam beberapa tahun, baru boleh ambil. Tak dikenakan tindakan macam tu. Kan, yang sekarang ni, yang kebanyakan yang susah orang ambil lesen yang berkaitan dengan soalan ni, dia kata, orang tu kena saman, susah nak ambil lesen. Sepatutnya orang yang kena saman tu, tidak melakukan kesalahan yang pertama tu. Saya setuju dengan pandangan dia baik sangat. Sebab kalau kita bagi kelonggaran, jadi masalah dia tak selesai juga. Banyak orang ambil nak buat salah. Lepas tu ambil jalan mudah nak ambil lesen. Jadi sebenarnya kita nak mendaulatkan undang-undang. Bagi masyarakat, kita kena ikut undang-undang. Bukan dah buat salah baru nak ni. Jadi kalau kita terlampau dilonggarkan sangat tu, dia boleh memberi impak yang lain. Mungkin dari satu sudut Cik Jalal kata dia bayar saman je, tapi kita takut kerana dia melakukan kesalahan di luar tu boleh melibatkan membawa kepada kecelakaan yang lebih buruk, boleh langgar orang lain ke. Itu yang kita takut tu. Sebab itu kena daulatkan undang-undang. Betul Cik Jalal cakap tadi tu. Okey. Jawapan yang memang bagi saya memang terbaik lah. Sebab daripada pengalaman saya rasa Cik Zunun dan Cik Azam sendiri pun pernah mengalami ni, berpengalaman macam ni. Orang yang yang melakukan kesalahan ni bukanlah orang-orang, bukan kata perompak, penyamun ke apa. Dia orang biasa je. Kadang-kadang dia sudah budak baik kita kata. Tapi dia melakukan kesalahan. Apa kesalahan dia? Bawa motor tak ada lesen. Dia kena saman. Kan? Kalau kita katakan orang tu memang jahat, memang orang dia macam gangster apa kena saman tu lain lah. Ini budak-budak innocent kan. Ini yang kita tak boleh brain lah kita. Cannot brain. Jadi macam contoh macam baru-baru ni kan, satu kes di Matang kan yang viral, budak pakai gelang pink tu yang dia keluar kan. Dia macam ayat Cik Jalal lah. Cik Jalal tak boleh cannot brain kan. Macam mana dah lah melanggar kesalahan undang-undang. Lepas tu kawan dia record masuk TikTok pula tu. Jadi zaman sekarang ni memang banyak orang buat benda-benda pelik kan. Banyak benda-benda pelik. Okey, pada kita punya pada tajuk pada hari ni, jadi mungkin tajuk saya pada hari ni kan, kalau tengok pada kita punya lesen mudah dan cepat, tak perlu hadir kelas, tak perlu ujian undang-undang, tak perlu ujian JPJ, di mana memang orang mudah tertipu dengan iklan macam tu. Mudah tertipu dengan iklan macam tu. Kita di pihak Institut Mandu, termasuklah saya tenaga pengajar, kita pertama sekali kita beritahu kenapa, macam contoh, kenapa saya berani untuk share video tutorial di YouTube, ada video TikTok. Sebab
saya tahu saya bukan scammer lesen. Jadi bila kita bukan scammer lesen, kita berani. Tapi scammer lesen ni pertamanya dia takkan tunjukkan muka dia. Sebab dia melibatkan banyak rantaian. Dia benda tu sebab macam Cik Jalal punya jawapan tadi saya sangat setuju. Kalau orang-orang yang dah kembali taubat, pergi patah balik jalan yang benar tu, kalau tanya boleh hang contact balik tak orang yang tipu hang tu, memang takkan jumpa lah. Nombor telefon pun hilang. Tetapi itulah. Tetapi rakyat Malaysia kita memang cukup berminat dengan kena tipu. Saya pelik kan, lesen ni dia tak macam kita beli, contohlah kita beli item, contoh kita beli handphone kan. Katakanlah contoh saya sebagai penjual handphone tapi saya scammer. Cik Jalal dah bayar duit tapi handphone tak dapat. Cik Jalal mesti akan riuh je, akan post kat Facebook, akan kecoh dekat media sosial. Tapi orang yang ditipu oleh scammer dia tak nak pula dia viral kat media sosial lah. Kalau dia viral, siap tak kecam. Jadi kenapa dia itulah kita dah pesan lama kan. Saluran yang salah tu, saluran yang salah nak pergi juga. Tapi bila hang kena tipu, tak nak viral kan. Tak nak viral kan dekat orang ramai kan. Tapi okey, sambung balik ada soalan daripada yang sahabat saya tadi tu lah. Ada bawah sikit, dia kata golongan ni lah yang demand nak lesen terbang. Macam Cik Jalal jawapan tadi betul lah. Dah lah hang buat kesalahan, lepas tu hang tak boleh bayar saman, lepas tu hang nak ambil lesen, lagi. Lepas tu minta pula lesen terbang. Saya setuju dengan jawapan sahabat saya ni, Muhammad Fauzan. Saya sangat setuju. Okey, walau macam mana pun alhamdulillah kita dah berjaya. Ni first time saya set up streaming dengan sahabat saya, studio 3 port. Bagi yang duduk di sekitar Taiping ni, ni studio game lah di hadapan Maybank Kemuting. Terima kasih lah yang telah telah set up saya punya streaming ni. Okey, terima kasih juga kepada panel Cik Jalal, Abang Yazam yang sudi menerima pelawatan saya. Walau kata benda ni memang panas, tapi bila saya call, alhamdulillah lah respon yang baik. Sebab kita tahu kita bekerja memang kita tahu mana satu scammer kan. Tapi saya rasa kita sebagai cikgu, kita kena, macam contoh saya bukanlah kata saya ni influencer. Sebab saya punya subscriber pun, followers tak biasa-biasa je, tak ramai mana pun. Tapi saya rasa perlunya saya ketengahkan perkara ni dekat umum. Kita kawasan kita di Taiping, alhamdulillah kita tak ada masalah ni. Tapi macam saya ada buka grup Telegram, memang macam-macam orang akan PM saya kan, tanya tempat dia ada tawarkan macam ni, jadi macam ni. Jadi macam bila ada tawaran macam tu, tu sebablah scammer ni mudah menipu. Sebab ada permintaan. Ada permintaan. Okey, sebelum kita nak tutup kita punya perbincangan pada ini, okey, saya nak tanya, okey Cik Jalal bolehlah gulung apa yang Cik Jalal rasa poin-poin yang sepatutnya Cik Jalal nak bagi untuk tajuk kita pada hari ni lah. Okey, Cik Jalal boleh mulakan. Okey. Terima kasih ni Cik Junun. Saya nak saya rasa seronok lah kita buat perkara macam ni. Even though benda ni adalah first time ni saya appear dalam live lah. Ni pertama kali. Tetapi saya rasakan seronok. Sebab apa? Saya rasakan ini tanggungjawab. Saya rasa pada kebanyakan pengajar pun macam tu. Kita pengajar ni, kita punya tekad ni untuk menjadikan kita punya jalan raya ni lebih selamat. Kan kita ni dia punya pemula dia. Yang memulakan ni. Kan jadi benda-benda macam ni kalau kita buat bagus, amat bagus. Walaupun itu sebabnya sekarang saya ni first time ni tu yang lintah pukang tu sekejap
tu ni kan. Okey. Dan balik pada tajuk kita tadi yang lesen terbang pun. Skamer ni memang ada untuk apa-apa benda pun skamer. Skamer ni memang ada lah. Tetapi skamer pasal lesen ni dia lebih menguntungkan pada skamer daripada dia lebih banyak memihak kepada skamer sebab seperti yang telah kita bincangkan tadi, skamer tu tak boleh nak amat sukar untuk kita trace. Kita nak dapat nak jejaki dia balik. Kan? Dah tentu skamer ni hilang. Jadi saya berhati-hatilah. Memang kata orang tu setiap ubat tu pahit. Maknanya kita mesti ada satu usaha untuk dapatkan lesen memandu dan sebagainya. Okey, macam lesen memandu ni, mungkin orang yang pandai bawa kereta, memandu orang motosikal ni dah pandai. Dia merasakan dia pandai. Tetapi jikalau kita menghadiri kelas dan sebagainya di Institut Mandu, saya rasa dia akan menambahkan lagi kita punya pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan, dan akan menambahkan lagi kita punya kemahiran. Ada perkara-perkara yang kita tak tahu. Saya bukan katakan, sedangkan kita sendiri pengajar-pengajar ni pun kita pun upgrade. Kita pun belajar macam-macam. Rujuk pada macam-macam. Kan? Jadi yang kata kita kalau kita pengetahuan kita dapat pengetahuan daripada Institut Mandu yang daripada kelas yang kita hadiri dan sebagainya, dan kita praktikkan sewaktu kita menggunakan jalan raya, insya-Allah jalan raya kita akan jadi lebih selamat. Dan yalah, sekarang ni kita ni antara negara-negara yang mempunyai kadar kemalangan jalan raya yang tinggi. Jadi itu sebabnya memang tekad saya dan saya rasa banyak semua pengajar-pengajar pun dalam negara kita ni tekad dia itu untuk melahirkan pemandu yang lebih berhemah, yang mengikuti undang-undang dan peraturan. Jadi kita mulakan dengan ambil lesen secara sah, abaikan skamer. Terima kasih Cik Jalal dengan atas gulungan Cik Jalal tu. Okey, seterusnya saya pada Abang Yazan lah. Saya serah pada Abang Yazan pula. Okey, sikit saja saya sambung. Sebenarnya skamer ni dia akan wujud daripada masa ke semasa mengikut kaedah yang berbeza. Tapi skamer ni akan beku kalau kita masyarakat, terutamanya mereka-mereka yang beragama Islam, berpegang teguh kepada agama. Jauhi benda haram. Jangan dekati skamer. Itu saja nasihat saya. Terima kasih. Oh, memang simple. Tapi yalah, ringkas dan padat. Okey. Okey, alhamdulillah, walaupun ini kali pertama, kalau ada kekurangan dari segi volume ke audio kurang jelas, video kurang cantik, daripada saya mohon maaf lah, sebab saya ni pun newbie juga dalam bab-bab stream ni. Okey, terima kasih kepada Cik Jalal yang menerima jemputan saya, Abang Yazam yang menerima jemputan saya. Terima kasih penonton-penonton. Terima kasih kepada yang menjemput saya. Moderator terbaik. Moderator yang menjemput saya lah. Terima kasih yang semoga benda ni kita boleh lakukan dengan kerap sikit lah kot. InsyaAllah 2-3 bulan sekali. Boleh. Memang tak ada masalah. Topik yang lain, banyak topik ni. Tak ada masalah. Okey, dalam video live ni kita boleh tonton balik di YouTube. Ada channel saya tu. Memang ada, saya akan post. Dia dah auto save lah ni benda ni. MZ Najah juga. Dia auto save. Jadi boleh search, boleh tengok balik lah live ni. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Yang baru tonton jangan lupa subscribe,
Jangan lupa follow saya di TikTok. Macam Cikgu Yazam pun ada Facebook Cikgu Yazam Lesen, TikTok Mr. Ivo 10. Cik Jalal ni dia tak main TikTok. Dia hanya baca saja. Dia bukan creator content. Dia hanya membaca saja. Dia ambil perkembangan saja. Okey. Timer. Old school. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.